Baik, kembali. Tu Maharaja Sargon. Maharaja Sargon ni wilayah dia besar. Dia memerintah seluruh kawasan Sumeria hak dia menang. Dia juga memerintah kawasan Akadia. Akadia inilah yang disebut Mesopotamia. Ibu negara dia ialah Agade. Daripada Sumeria dengan Mesopotamia, dia buat satu kota nama Agade. Inilah disebut sebagai Akkad. Agade pun orang sebut, Akkad pun orang sebut. Lepas dia meninggal, naik pewarisan dia seorang maharaja atau raja nama Urnammu. Urnammu ni dia lahir 2113 sebelum Masihi, dia meninggal 2096 sebelum Masihi. Urnammu ni lah maharaja pertama yang bina bangunan zigurat. Buka buku sejarah kan ada bangunan hak jenis berpusing tu, macam tangga berpusing, nama zigurat. Zigurat tu dibuat pada zaman pemerintahan Urnammu lah. Jadi dia buat bangunan zigurat ni di atas puncak bukit dengan 3 laluan. Maksudnya ada 3 tangga yang boleh lalu sampai ke puncak dia. Setiap laluan ada 100 anak tangga. Kita nak lalu kok laluan pertama pun 100 anak tangga, nak lalu laluan kedua pun 100 anak tangga, nak lalu laluan ketiga pun 100 anak tangga. Itulah peninggalan zaman raja ataupun maharaja Urnammu, dia bina zigurat. Lepas pada tu berlaku pula perpecahan. Negara-negara ataupun wilayah Sumeria hak kalah tadi, hak kawasan-kawasan daerah dan wilayah kecil ni dah tak ada kerajaan besar, dah tak ada tumpangan, dah tak ada pengukuhan pada kerajaan masing-masing. Mereka ni asyik duk bergaduh, mereka ni asyik duk berperang. Jadi masa itulah pemerintah-pemerintah yang seterusnya mula menjadikan dan mensasarkan kota Babylon sebagai kota utama. Jadi pada zaman itulah Namrus naik memerintah. Dan terjadilah kisah tadi. Digambarkan kota Namrus ni, kota Babylon sekarang ni, sisa-sisa dia kalau kita pi kawasan Iraq, dia duduk 27 km ke arah selatan bandar Iraq. Kalau kita ambil kota Baghdad tu, cari 97 km ke arah selatan kota Baghdad, disitulah kota Babylon dulu. Disitulah juga ada kesan-kesan taman tergantung. Pernah belajar tak dalam buku sejarah taman tergantung Babylon? Nanti kita sebut. Baik, dalam kerajaan tu, dia ni duduk tengah-tengah dia Sungai Furat. Sebab kerajaan Babylon duduk sebelah Sungai Furat. Sungai Furat ni duduk di mana? Di Iraq. Satu lagi sungai yang terkenal, Sungai Tigris. Sungai Yufrat dengan Sungai Tigris. Dulu kalau kita belajar ilmu fiqh, bila kita membahaskan tentang ulama-ulama, ada ulama-ulama mengistilahkan kalau ada debat, kalau ada perlawanan hukum hakam, mereka mengistilahkan satu golongan ulama daripada negara min wara'an nahri, negara-negara di belakang sungai. Jadi maksud negara-negara di belakang sungai itu ialah negara-negara yang ada duduk di belakang Sungai Yufrat dengan Sungai Tigris. Apa negara-negara yang ada pada waktu tu? Zaman tu kawasan yang imam-imam besar hadis itulah. Kawasan Tirmiz, Imam Tirmizi, kawasan Bukhara, Imam Bukhari, kawasan Samarkand. Tahu Samarkand? Tahu tak Samarkand? Samarkand kawasan Rusia lah ni. Hak tan tu, kalau susah nak hafal, susah nak ingat, rujuk balik filem 3 Abdul itu kan. Bila bapak mertua buka tu, ingatlah satu-satu nama kerajaan-kerajaan kekayaan dia tu, tan semua. Itulah dipanggil negara ma wara'an nahri. Dia banyak ulama hebat di situ. Kebanyakan ulama-ulama hadis lahir di situ. Jadi dulu kalau ada ulama-ulama berdebat tentang ilmu fiqh, tentang hukum hakam, dia kata kamu berdebat dengan siapa? Aku berdebat dengan ulama di belakang sungai. Kita fahamlah tu di belakang Sungai Euphrates ataupun Sungai Tigris. Jadi hulu Sungai Tigris ni berpunca di mana? Pergunungan Armenia tu. Hulu sungai dia. Armenia lah ni duduk ni mana? Kawasan Turki. Dan dia berakhir, dia akan mudik ke Teluk Parsi. Itu kawasan dia. Kota dia berbentuk 4 segi. Di tengah kota itulah ada aliran Sungai Tigris.
Dalam kota tu banyak kuil-kuil. Kita sebut tadi salah satu kuil yang paling besar dan masyhur, kuil Marduk. Di sebelah kuil Marduk itulah nak dibina The Tower of Babel. Tapi sekeratlah Hakis bahasa tak faham tadi, terbengkalai, terhenti, tertangguh sampai di situ saja. Kebanyakan dinding-dinding kota ni dihiasi dengan mural binatang-binatang buas. Istilah binatang buas ni gambar singa lah kot, gambar rimau lah kot, gambar rimau kumbang ke gambar apalah, macam dia buat dah. Sistem mural ni dah lama dah. Ni dipanggil ilmu apa? Grafiti. Pernah dengar tak istilah grafiti? Pernah dengar tak grafiti? Siapa yang lebih kurang satu zaman dengan saya? Cuba angkat tangan. Umur 40. Siapa dah ni? Biar muka umur 60 pun tak apa. Siapa lebih kurang 38 ke apa? Ada tak? Woi, tak mau mengaku ni, takkan bawah 40 dan atas 40 semua ni, tak apalah. Grafiti ni asalnya permulaan dia bermula di Eropah. Orang yang buat grafiti tahu tak, orang yang jenis lukis-lukis di dinding tu, asal dia panggil toilet art. Apa toilet art? Seni tandas. Sebab orang dulu-dulu tu bukan dia kata dia tu nak buat jadi huduh, nak buat jadi kotak tandas, tapi sebab dia berseni, dia nak guna seni tu, biasa dia duk conteng tandas, tapi dia lukis gambar cantik lah. Asal dia start grafiti ni toilet art. Lepas tu baru dikembangkan, macam kita pun ada di Pulau Pinang kan, orang duk naik basikal apa, ada satu-satu kawasan tu dipanggil grafiti. Baik, kembali. Dan di sebelah luar kota itulah dia buat satu bukit buatan. Atas bukit itulah dia bina satu podium. Tahu podium? Podium tu, yang itulah dipanggil Taman Tergantung Babylon. Bukit tu memang bukit buatan, tak ada bukit pun, dia buat bukit, dia buat satu podium atas bukit tu, dia tanam dengan rumput-rumput, dia tanam dengan pokok-pokok, dia tanam dengan bunga-bunga, dia tanam dengan pohon-pohon. Jadi di tengah-tengah podium tu adanya kolam. Kolam ni pun kolam air terjun buatan yang dia guna wire, dia guna saluran, ambil sedut daripada Sungai Tigris. Jadi Sungai Tigris ni lah sedut naik ke atas Taman Tergantung tadi.